soalan ke, ada request ke? Euro USD. Euro USD masih lagi uptrend, still bullish. Okay, still bullish. Hari ni dia naik cantik lah. Okay, so retrace on Friday hari tu. Dia retrace. Okay, then actually form ni lah, dia dah naik. Then dia retrace, and continue going up. So masih lagi bullish lah. Okay, so but you monitor kat sini 1.11, monitor this area. Okay, okay, English can English also can. So kita dua bahasa lah. Saya tak nak letak yang ada gambar, ada orang kat bawah tu yang macam Perdana Menteri boleh buat tu. Saya tak boleh buat gambar yang itu. Okay, so Euro USD is still bullish. Okay, still going upwards. Just monitor this level lah, 1.11. Okay, so kalau dia dah break bawah sini, baru dia akan start turun balik. Kalau tidak, dia still uptrend lagi lah. Okay, so because dia dah 2 hari tu kat situ. Okay, so based on H1 ni, actually dah 3 days lah. The first day tu, Friday tu, dia break up, retrace. Okay, so retrace, it closes considered above 1.11 lah. Okay, consider above 1.11, then keep bouncing, then continue going upwards. Okay, so market masih lagi bullish for Euro USD. Okay, so kalau untuk gold, let's see gold. Gold sideways, still lagi sideways. Okay, almost the same as Euro USD kalau kamu perasan. Okay, almost the same. Okay, di mana on Friday breakout, then 2 days bounce above. So nampak Friday dia breakout. Okay, Friday breakout, 2 days bounce above. Okay, so actually it is quite the same, meaning that USD is agak lemah lah masa sekarang ni. USD is quite weak for the past week. Okay, so same goes for gold, which is we will monitor 1.1730 lah, 1730. Okay, so if the market breaks below that, then only we'll see dia punya bearish trend. Kalau tidak, keep above this level, then continue bullish lah. Okay, so tapi sekarang masalahnya is sideways dekat 1740, the sideways kat sini. Kita nak dia naik at least 1750 paling cantik, which is 1760, which is last 2 weeks punya high kat sini. Okay, but market is still uptrend. Okay, just monitor 1730 lah, 1730. If break, then it will continue to 1720 pula. So these 5 levels. Okay, itu saja untuk gold. Okay, so the chart of the day is actually USD JPY. Tak ada orang tanya. Yen almost 70 pips tadi. Okay, so saya pun tak tahu apa jadi. Okay, market sepatutnya nampak technically sideways, tapi nampak makin menurun. Okay, cuma mungkin dekat sini tak nampak pun sebenarnya hint dia yang ini, tak nampak sangat, tak begitu jelas lah. Okay, so this might be based on fundamental. Okay, so just monitor di S&P 500 boleh nampak kot. S&P 500 ini tak nampak pun tadi saya tengok. Bullish tu still bullish, tapi tak ada movement yang mengejutkan. S&P 500, Nasdaq pun I don't think so, turun pula. Okay, so something is happening lah dekat sini. Okay, so for yen, okay, because yang lain-lain tu semua tak ada effect sangat, not much effect. Okay, so dekat sini maksudnya something is happening dekat yen, ataupun something happening in USD, tapi effect dia kepada yen lah. Okay, di mana yen bullish, yen menjadi agak lemah pada hari ini untuk 2 jam yang lepas.
Okay. Alright. Ada apa-apa lagi request atau soalan atau gosip yang nak ditujukan? Okay, so minggu ni minggu non-farm. Okay, so minggu ni is non-farm week. So just standby lah for this Friday, 5 hari bulan nanti. Okay. So most probably macam biasa masih lagi lemah. Yes, this is still weak. Tapi if dia punya if dia punya forecast is quite rendah, then there might be some good movement lah untuk NFP nanti. Basically, tak sempat baca. Hari ni ulangan apa cikgu? Hari ni ulangan dari awal-awal punya. Basically, market hari minggu ni apa kau cuba tanya? Basically, market hari ni this week apa kau cuba tulis jajah? Tulis balik tu. What are you trying to say? Basically market minggu ni slow lah. Senang cerita. Okay, sebab dia akan tunggu data non-farm untuk minggu ni tak ada apa sangat. Education rebate. A7 ni nothing lah ADP. Just monitor maybe tomorrow lah. Besok kita boleh monitor di ADP. Faham? So you have a basic picture of what will happen on Friday lah. Dari ADP ni kita boleh agak apa yang mungkin boleh berlaku. Okay, untuk Jumaat. Selain tu tak ada apa sangat. Just monitor all the US punya data. Dan just jot down lah apa yang kita nak nampak. Okay, so then at the end of the month kita akan nampak dia punya result dia lah. Okay, which yang kita perlu nak tengok. Okay, so kalau rajin just filter je. Dia tunjuk filter. Dan kita just tengok lah. Okay, so GDP was merah, manufacturing merah. Ni untuk bulan lepas punya data lah. Okay, fresh manufacturing was good. Okay, tengoklah CPI merah, retail sales merah. So dari situ dah tahu boleh agak lah adakah bagus atau tidak. Okay, so CPI dengan sales agak rendah. So dari situ boleh tahu lah consumer. Okay, dari situ boleh agak dia punya data dia. Okay. Waalaikumsalam. Masuk. Sila masuk. So welcome all. Okay, so for today is this, we reset back what we have learned last month. Okay, so setiap pelajaran dia setiap bulan dia bermula balik lah. Kita akan reset balik pada pelajaran permulaan balik. Okay, so kalau register untuk webinar tu boleh nampak lah dekat dia punya page tu. Minggu pertama kita akan start basic. Okay, minggu kedua, minggu ketiga technical, minggu keempat fundamental lah. Okay, tak dapat dengar suara dengan jelas. Cuba tu keluar masuk balik. Oh, terror lah kak profit hari ni. Tak dengar. Orang lain semua okey tak dengar. Jelas tak? Tu jatuh mic dia. Okey. Okey. Siapa yang baru join tu sila cuba mutekan diri sendiri sebab kita boleh dengar macam-macam suara. Macam-macam bunyi kita boleh dengar kat sini. Ya. Sebab siapa yang belum mute, sebab ada setengah saya tak boleh mute. So saya dah tekan mute all, masih juga ada bunyi. So
Cuba mute diri sendiri atau gunakan earphone untuk kurangkan bunyi. Okay. Right. So, nanti apa tu? Record kalau terlepas recording ada juga nanti. Besok saya akan upload dalam group recordingnya. Okay. So, kepada yang nak slide boleh minta saya nanti kemudian lah. Okay. Slide nanti saya pun provide sekali kalau perlu. Okay. So, hari ni punya topik sangat-sangat lah asas ya. Totally basic lah for today. Right? So, this is the introduction of kenapa, what is forex, kenapa kita trade, why do we trade forex, dan bila masa yang sesuai lah, for example. Okay. So basically forex is foreign exchange lah, dari satu currency ke currency yang lain. Okay. So disebabkan kita trade based on leverage, sebenarnya market kita agak besar daripada market lain. Sebab kita trade based on leverage. Okay, so dia akan berganda kat situ. Walaupun stocks market sangat-sangat besar, tapi disebabkan kita trade based pada leverage, so kita punya market lagi besar lah. Okay. So dekat sini banyak orang confuse bila kita trade tu apa yang kita buat sebenarnya. Okay, so secara basicnya it is based on contract lah. Okay, kita trade ni based pada contract. Okay, so contract apa? Maksud kita open contract, close contract. Kita akan, bila kita masuk position, kita panggil sebagai open contract. Okay. Bila kita tutup position, kita panggil sebagai close contract. Simple. Okay. Maksud bila kita, secara basicnya kita, contoh kalau kita masuk buy, contohnya, okay, so kita akan open buy contract. Okay. So bila kita tutup position buy tu, kita kena close berlawanan. So kita akan close sebagai sell contract. Okay, so fahamkan bahagian tu je. Open, kita trade dia secara contract. Okay, so that's why kita menggunakan CFD. Dia sebagai CFD, iaitu contract for difference. Okay, contract for difference bermaksud perbezaan kontrak. Okay, so kita buka buy dan kita kena tutup sell. Kalau kita buka sell, kita akan tutup buy. Okay, so fahamkan konsep itu. Secara simpelnya, contoh let's say market tengah menaik. Okay, so kamu buy, market menaik dan saya sell. Okay, so kalau bila kamu buy, kamu untung. So bila saya sell, saya rugi. Okay, so bermaksud contoh kat situ, kamu yang buka buy contract dan saya pula yang buka close sell, saya buka sell contract. Okay, so bila saya buka sell contract tu, okay, saya tengah rugi. So bila kamu buka buy contract, kamu tengah untung. Okay, so bila kamu nak tutup buy contract kamu tu, kamu tutup position, kamu kena mencari orang yang mempunyai sell position. Maksud kita tukar kontrak kita. Okay, kita exchange contract. Okay, bermaksud rugi saya menjadi untung kamu, atau untung kamu adalah daripada rugi saya. Sebab bila kita loss, ke mana duit kita pergi? Okay, so apabila kita untung, dari mana datang duit tersebut? So secara basicnya di situlah. Okay, so bila kamu rugi bermaksud ada orang tengah untung. So bila kamu untung bermaksud ada orang tengah rugi. Okay, so broker tak ada kena mengena. Okay, so bila kamu rugi je, oh broker makan duit. Tak ada pun istilah tu wujud sebenarnya. Okay, right? So secara basicnya kita trade secara berlawanan dengan orang lain. Itu sebab kita punya position kita akan hantar ke market ataupun LP. Sebab di LP itulah ramai trader yang akan nak tunggu tutup position. So dia yang akan settlekan siapa yang tengah pegang buy, siapa yang tengah pegang sell. Okay, so siapa yang nak tutup position, okay, dia akan carikan pasangannya. Okay, so di arena trading ni kita selalunya start off dengan fokus kepada major currency dahulu. Okay, kita start off dengan major currency. Okay,
Okay, so kita ada Tokyo Market, kita ada London Market, dan kita alamak, padam pula. Okay, sekali. So kita ada Tokyo Market, kita ada London Market, kita ada New York Market. Okay, so satu hari kita boleh trade 3 session lah dalam masa satu hari. So waktu kat Malaysia ni sangat sesuai sebab kita trade, kita ikut waktu di Tokyo di mana siang kita adalah waktu Tokyo Market, waktu petang kita London Market, dan waktu malam kita adalah New York Market. So kita boleh trade semua tiga-tiga market dalam masa satu hari. Kalau macam contoh kita duduk di New York, okay, Tokyo Market kita waktu malam. Waktu London Market pula waktu tengah malam. Tak boleh nak trade semua di situ. So dia boleh trade waktu market dia saja. Okay. So waktu pagi kamu akan fokus pada Japanese Yen, Australian Dollar dan juga New Zealand Dollar. Okay. So bila waktu petang tu barulah kita tukar shift kita kepada GBP, Euro dengan Swiss franc. Okay. Dan malam pula barulah kita fokus kepada Canada dengan USD. Okay. So USD ni sebenarnya kamu boleh fokus kepada untuk keseluruhan market, tak ada masalah. Sebab semua major currency dilawankan dengan US dollar. So apa waktu malam pun kamu boleh trade Australian USD tapi base kepada apa yang berlaku kepada USD lah. Okay. So ini dia punya currency secara detail. Okay. So kita selalu akan mulakan dengan euro. Maksud euro akan jadi nombor satu lah. Okay. So GBP, Australia, New Zealand, okay, USD, Canada, New Zealand franc dengan yen. Okay, so bila kamu trade cross pair, kamu akan perasan di mana okay, kalau kamu trade major pair pun kamu perasan bukan semua ada USD di hadapan, bukan semua USD di belakang. Okay, kalau macam euro, dia USD berada di belakang. GBP USD berada di belakang, Australia USD kat belakang, New Zealand pun USD kat belakang. Tapi macam contoh Canada, USD ni kat depan. Switzerland pun USD kat depan. Japanese Yen pun USD dia berada di hadapan sebab ranking USD berada di sini. Kita ikut ranking dia lah. Dia ada ranking sistem dia. Okay, so kalau contoh, let's say kalau nak trade Euro Australia, Euro akan berada di hadapan, Australia akan berada di belakang dia. Okay, kalau kamu nak trade currency Yen dengan Euro, okay, so Euro selalu akan berada di hadapan, Yen akan berada di belakang dia. Okay, so diikut turutan kat sini. Kamu boleh check balik kat kamu punya code dekat spread tu, kamu check. Okay, so sentiasa dia akan ikut turutan yang ini. Dia takkan lari daripada sini. Kenapa kena euro dulu? Sebab euro adalah currency yang paling ramai orang guna. Okay, so diikut ranking based pada berapa how much of dia punya, how to say, demand dia lah. Ataupun dia punya popularity of the currency. Okay, so euro currency is the most popular currency. Bukan laku tak laku, paling banyak kita guna on a daily basis. Sebab Eurozone banyak negara. US satu negara je. Eurozone dia banyak negara. Okay, dia bukan kita banyak negeri jadi satu negara. Kalau macam Euro, dia banyak negara jadi satu zone. Dia berbeza. Okay, dia ada France, dia ada Itali, dia ada Germany. So dia banyak negara. So bila banyak orang menggunakan duit tersebut, so dia punya ranking adalah yang paling tinggi. Okay, so because why is GBP second? Because all the euros will trade with the GBP, Great Britain pound. So currency dia pun akan aktif sebab dia betul-betul sebelah. Okay. Alright, so based on the three symbol tu, okay, so based on the symbol, based on the three letters, okay, so dia akan dua letter tu negara, letter yang ke belakang tu adalah dia punya
apa tu dia punya dollars currency dia lah. Okay, so Great Britain pound. Okay, so Australian dollar, New Zealand is dollar, USD is dollar, Canada also use dollar, Switzerland dia pelik sikit dia guna franc. Okay, then Japanese is yen. Okay, so kalau kamu perasan yen di last kali sebab apa? Sebab dia tak ada duit sen. Susah sikit nak guna. Okay, bila dia tak ada duit sen tu dia punya value dia sangat unik lah kita panggil. Okay, so that's why kita punya yen currency dia special sikit. Okay, so bila kita trade tu kita selalu we have to always focus on two countries. Okay, so whenever you want to trade you have to focus on two countries, Euro and USD. Kamu tak boleh trade satu currency saja. Sebab semua adalah pair, pasangan. Okay, every currency that we trade is on based pada pasangan currency pair. Okay, so kalau kamu nak trade GBP kamu kena tahu pasal USD sekali. Kalau kamu nak trade Australia kena tahu pasal USD sekali. Okay, so cara dia, the way is, let's say for example kamu nak trade waktu pagi, then kamu fokus kepada Australia dahulu. Alright, so and then you trade at night, then only you focus on the US dollar. Okay, so kalau macam US Canada ada special lah because both currencies will be active at the same time, so movement dia akan based pada fundamental. Which fundamental is stronger, then that currency will gerakkan pair tersebut lah. Okay. Right, so nampak sini bila when we want to trade the current cross of GBP Euro, Euro will be always in the front. Sebab currency dia yang paling tinggi sekali ranking dia lah. Okay, so currency lain sentiasa akan berada di belakang. Okay, so the other way around, okay, terbalik pula untuk yen. Okay, so yen punya, Japanese yen, dia sentiasa berada di belakang. Okay, so yang lain tu semua akan berada di hadapan mengikut ranking dia sendiri. Okay, so that is how we look at the currency punya kekuatan. Okay, so kadang-kadang kita pun akan ada currency exotic di dalam brokerage. Okay, so but it depends on the broker. Certain broker ada yang ini, certain broker ada yang itu lah. Dia akan base pada country broker tersebut, country of origin. Okay, broker tu berada di negara mana, dan selalu akan currency yang exotic di keliling dia saja yang selalu dia akan ada lah. Okay, selalunya exotic ni jarang kita trade melainkan specific fundamental yang berlaku dekat negara dia. So kalau macam contoh, for example is USD TRY. Okay, so a few years back di mana Turkey tu asyik berlawan dengan US. Okay, so for that their currency or their chart was moving quite big. Okay, so setiap ni dia akan ada base pada fundamental dia sendiri, ataupun nak tengok USD China for example. Okay, so apabila dia akan ada satu event yang agak besar, then yes, baru akan ada impact kat situ. If not, every day the major all these cross currencies will always focus on US dollar. Mereka fokus kat US dollar je. Kenapa tak trade USD China? So because USD China dia ada dua kod. Kod luar negara, kod dalam negara. Kod luar negara ni is yang senang dimanipulate oleh orang luar negara. Dia tak suka. China dia tak suka yang maknanya yang apa yang kita ada ni lah, which is USD CHN ni. Okay, dia tak suka kod yang kat sini. Okay, so the Chinese don't like this one, but they prefer their own code. Sebab yang itu dia yang boleh manipulate. Okay, so bila currency dia tengah lemah, dia tak tunjuk. Dia just cakap, okay, currency normal, tak ada no problem. So dia sentiasa tunjukkan currency dia kukuh walaupun ada berlaku pergolakan, contohnya lah. Okay, so we will always have two codes at one time. So dia akan jadi leceh sedikit. Okay, so alright, market size tak ada apa sangat, nothing much. Alright, so market size is
because we are okay, so first we get to know the meaning of over the counter. So over the counter ni bermaksud instant ataupun on the spot lah. So kita nak harga, kita nak masuk sekarang, okay, dapat harga sekarang. So kalau janda setengah tu kita trade on futures, ETF for example, right? So those are different berbanding dengan over the counter. So apa yang kita trade di brokerage is mostly adalah over the counter, which is spot market lah. Okay, so on spot tu bermaksud on the spot. Harga sekarang kita masuk, kita nak masuk buy, okay, dapat harga sekarang. Nak masuk sell, dapat harga sekarang. Okay, tak boleh nak cakap tadi market naik, saya tak buy pada harga yang lagi rendah, tak boleh. Okay, so you always use the spot price for trading over the counter. Okay, so dekat sini kita nampak dia punya distribution ataupun pengagihan currency. Okay, so yang ini terbalik, yang ini USD pula yang paling ramai, paling banyak. Tadi tu kalau dari segi penggunaan euro yang besar, tapi dari segi pengagihan currency distribution, pengagihan currency USD yang paling besar. Sebab apa? Cuba fikirkan apa sebab USD yang paling banyak pengagihannya. Boleh agak tak? Ada siapa-siapa boleh jawab? Size market USD besar, lebih kurang sebab major currency sikit lagi dah separuh betul. Kalau exam dapat separuh markah. Semua ni major. Kat sini bawah ni semua major. Semua ni adalah major currency. Tapi kenapa US yang dia siap double lagi? Okay, so sebenarnya kalau kamu perasan balik, bila kita tengok balik semua major currency, major pair, semua major pair, dia berlawan dengan USD. Semua major pair. Ingat balik tadi semua major pair dia berlawan dengan USD. Okay, semua exotic pair lawan dengan USD lagi. Nampak tak berapa ramai orang yang kena berpasang dengan USD. So every time kita trade major pair ataupun kita trade exotic pair, kita akan sentiasa menggerakkan USD sekali. That's why dia jadi double kat sini. Sangatlah banyak sebab semua currency ni akan berpasang dengan USD. Itu sebab dia lah. Sebab dia jadi double. Okay. So kat sini pun nampak sama lah. Okay, sama je. So dia punya currency composition. Okay, so ni tak ada apa-apa sangat lah. Okay, so yang ini yang sangat penting adalah yang ini. Part ni yang sangat penting. Sebab kita nak tahu kenapa kita trade tu kita menggunakan US dollar. Okay, maksud account kita tu dalam US dollar. Okay, so kalau ada setengah broker, kita boleh buka different currencies as well. Kita boleh buka GBP, ada setengah broker boleh buka Euro account, ada setengah boleh buka Kuwait Dinar for example. Okay, tapi mostly by default kita akan menggunakan US dollar. Okay, deposit withdrawal pun menggunakan US dollar. Right? So, why? Kenapa kita menggunakan USD? Okay, so currency dia ialah currency yang paling senang nak kenal. Which is kalau kamu pergi mana-mana di dunia, you travel anywhere in the world, if you bring US dollar, okay, so US dollar is the most recognizable currency. Okay, kalau contoh, mungkin let's say kamu pergi Zimbabwe for example, dan kamu bawa lah ringgit, pergi money changer, money changer pun tak nak ambil, tak kenal. Okay, so kalau kamu bawa USD, dia kenal USD. Okay, dia tahu currency ni adalah currency yang kukuh, yang susah nak fluctuate. Okay, dan yang currency yang selalu digunakan. Kalau let's say dia sangat digunakan, maknanya dia most liquidity, financial. Okay, cross border transaction ini yang paling penting sekali sebenarnya. Cross border transaction bermaksud bila kita menjual beli di antara negara. Di antara negara, kita akan selalunya kita akan gunakan US dollar. Okay, kalau contoh
Let's say macam kamu beli barang di Alibaba for example. Okay, so bila dia quote kamu, total price adalah dalam USD. Okay, anything that we do cross border luar negara, selalunya kita akan jual beli dalam bentuk USD. Okay, so sebab currency US dia susah fluctuate ataupun susah bertukar dengan begitu cepat. Dia sentiasa stable. Okay, so sebab kita perlukan harga yang stable untuk kita membuat transaction tersebut lah. Di mana kalau contoh hari ni kita nak trade, kita dah beli barang hari ni, okay, tiba-tiba besok currency tu harga dia berubah. So orang yang nak bagi kita barang pun, alamak, nak bagi barang penuh ke, nak bagi lebih ke, nak bagi duit balik ke. Okay, so currency yang susah nak berubah dengan begitu cepat. Yang selalu berubah begitu cepat adalah currency exotic. Exotic sangat cepat berubah. Sebab dia more kepada currency yang not stable enough. Selalunya kita akan kategorikan third world country dengan exotic currencies. Okay. So reserve currency, okay. So setiap negara di dunia, reserve dia adalah dalam bentuk USD. Okay, reserve tu ataupun dalam duit simpanan dia lah, duit backup dia adalah dalam bentuk USD. Macam kat Malaysia ke, Singapore ke, Hong Kong, Jepun, okay, Russia, okay, mostly dia orang akan dia punya reserve adalah dalam currency USD. Sebab currency itu adalah sangat kukuh. Okay? Dan kalau kita nak cerita pasal loans, for example, pinjaman dari negara-negara besar, okay, negara yang meminjam. Macam contoh Malaysia pun meminjam juga. Okay? Kita ada pinjaman, kita ada hutang. Okay, hutang, pinjaman dari side negara, right? Semuanya ada dalam USD juga. Okay, so loans, pinjaman semua adalah dalam bentuk USD. So apabila currency US mengukuh lagi, okay, kadar bunga ataupun kita punya interest akan melonjak naik lagi. So kita akan jadi stres nak membayar tersebut. Okay. Okay. So kalau ada soalan, tembak je tau. Tanya je dalam chat. Saya cuba jawab. Okay. So bila kita trade ni, kita trade based on kepada speculation lah. Okay. Kita trade based pada speculation. Kita based pada speculation or prediction ataupun kita nak tahu, kita predict apakah movement currency tersebut seterusnya. Okay. Hari ni rendah, mungkin besok menaik. Hari ni tinggi, besok mungkin menurun. Okay, so kita trade based on speculation. Okay, tapi dengan menggunakan technical fundamental dengan sentiment kat situ lah. Okay. So kenapa kita trade forex market? Sebab kita perlukan liquidation. Okay, so maksud liquidation ni adalah benda tu senang nak jual beli tak? Kalau macam stocks, for example, kita hanya selalu boleh membeli saja. Bila untung baru kita boleh tutup. Kita tak boleh start nak jual lah stok ni. Tak boleh. Sebab kita tak pegang lagi stok. So kalau let's say kita beli, lepas tu harga stok turun. Rugi kan? Okay. So rugi tak boleh nak buat apa, tunggulah. Okay. Tapi sebab bila kita trading in forex market, kita trade secara pasangan. Kita bukan trade satu benda. Kita bukan trade USD saja. Kita trade Euro berlawan dengan USD. So salah satu akan ada waktu aktif dia tertentu. So that's why kita akan selalu fokus on kepada berapa ramai orang yang tengah jual membeli tu, lagi ramai orang ada, lagi tinggi liquidity ada kat situ. So lagi ramai maknanya lagi ramai player, lagi senang kita nak tutup position kita ataupun nak buka position, dan lagi rendah spread tu akan jadi. Sebab bila ramai orang ada kat situ, lagi senang kita nak menjual beli barang tersebut lah. So kita rendahkan spread kita untuk menggalakkan orang menggunakan servis kita, iaitu dari side brokerage. Okay. Okay. So last topik ni, cara-cara berbeza untuk nak trade forex tu lah. Okay. So cara yang kita guna under brokerage ni adalah more kepada spot market. Okay. Yang lain-lain ni more kepada
cara dari segi financial institute lah. Okay, so contohnya adalah futures market. Okay, so futures market kita beli sekarang dan kita hold mungkin sebulan, 3 bulan, baru kita tutup position tersebut. Dengan anggapan market tu pergi ke arah yang kita nak lah. Kita jual beli pada harga sekarang, kita booking sekarang tapi kita nak pada harga yang depan. Okay, so itulah futures. Okay. Options ni dia more kepada trading secara orang kaya. Orang kaya suka trade options. Okay, sebab options ni adalah pilihan. Okay, option tu maksud dia adalah pilihan. Okay, bermaksud kalau macam contoh kita tekan buy, kita dah maknanya kalau market naik kita untung, market turun kita rugi. Straightforward, senang. Okay, tapi kalau macam untuk mereka di options, bila kita tekan buy, kalau market turun, kita punya order tu kita cakap tak nak ambil dulu. Bermaksud float negatif tu kita tak perlu bayar. Tak perlu absorb. Kita biar je. Barang tu, maknanya kita booking je barang tu. Saya booking je harga tu, tapi saya tak nak ambil lagi. Maksud kalau dia turun, dia rugi, kita booking saja. Lepas tu kalau nak cancel, boleh cancel. Harga rugi, tak nak. Saya cancel lah order saya. Itu options. Dia lain sedikit daripada spot market. Spot market kita tekan buy, market turun, kita rugi. Settle. Tapi kalau di options kita tekan buy, market turun, kita ada pilihan ataupun kita ada option untuk cancel order tersebut selepas market dah bergerak. Tapi kita kena bayar charges dia lah, fees dia. Sebab itu saya cakap orang kaya je boleh main sebab fees dia tu yang mahal. Tapi dia boleh ada pilihan. Contoh, let's say saya masuk buy dan sell serentak di options contohnya lah. Okay. Lepas tu saya just tunggulah market naik atau market turun. So kalau bila dia naik tu, saya punya buy dengan untung. Okay, so saya cakap, saya nak buka buy saya tu. Saya pilih untuk membuka buy saya. Okay, buy tu untung. Tapi sell tu tak buka. Saya tak nak buka. So bila buy tu punya profit lebih daripada denda yang saya nak kena bayar untuk sell, baru saya tutup kedua position. Okay, so itu maksud dia lah. Okay, so kalau options ni tak ramai orang yang trade. Okay, so kalau rasa nak mendalami, rasa nak mendalami ni, boleh Google. Saya tulis. Google butterfly options. Butterfly options. Kalau rasa nak belajar lah, nak ada ilmu sedikit bila bercerita dengan orang, orang dengar, oh wow, saya tak pernah tahu pasal dia. Okay, kamu Google butterfly options. Okay, so ini cara butterfly ni apa yang saya cerita tadi. Kita masuk buy, kita masuk sell. Kita masuk dua, ada kepak dia. Okay, so kita just tengok je mana market tu pergi. Okay, ni untuk options. So kat Malaysia tak popular lah, tak ramai orang yang trade. Tapi kalau ada, kalau kamu tengah bercerita, ada orang faham cerita kamu tu, maknanya dia pun trade benda tu. Okay, ETF. Okay, ETF ni Electronic Traded Funds. Okay, selalunya kita trade ETF secara basket, kita panggil lah. Okay, in a basket. Bermaksud kalau kita cakap kita ada satu basket ni, Euro basket for example, maknanya ada Euro USD, Euro GBP, semua ada dalam tu. Maksud dia trade base pada satu currency punya pergerakan. So kalau dia cakap okay, Euro tengah strong, okay, semua yang Euro, pair yang Euro ada kat depan, semua dia buy. Okay, so kalau macam Euro senang lah sebab semua currency Euro akan berada di hadapan sebab dia paling tinggi. Okay, so tekan je, buy. Okay, kita tengok Euro tengah lemah, okay, tekan sell untuk semua serentak. Okay, so yang ini jarang orang buat lah sebab dia satu basket, dia agak bahaya. Salah sikit sebab bermaksud tak semua pair tu akan untung. Okay, right, last kali adalah spot market. Spot market ni adalah kita punya lah. Maksud kita tekan buy je, kita dapat masuk position pada harga semasa. Tekan sell je, harga semasa. Spot market, on the spot lah, paling simple. Okay, so yang ini adalah mau kepada brokerage yang kita gunakan. Okay, broker apa-apa yang kita guna. Okay, dan itu je lah, simple. Dia base pada brokerage. Itu sahaja. Okay, so yang ini dah settle.
tengok balik market masih lagi sama lagi. Okay, so bila order pula. Okay, so untuk ada soalan sebelum kita masuk yang ini, kenapa kita trade? Ini sikit je. Ada soalan tak boleh hold berbulan tak cikgu? Betul. Dia boleh hold selama yang kita nak. Dia punya charges option trading tu, dia adalah charges kita membuka position saja. Maksudnya dia ada booking fee untuk buka position tu saja. Contohlah, let's say secara contoh saya cakap, okay, booking fee untuk buka setiap position adalah RM10,000. Contoh, maksud kalau saya buka buy dan sell serentak, so saya dah floating RM20,000. Untuk buka saja RM20,000 dan untuk buka position dah RM20,000. Okay, so maksudnya chart tu bila market tu bergerak satu arah, bila dia profit lebih daripada RM20,000 tu, saya boleh tutup dua-dua position, di mana float sell tu, contoh market naik lah, float sell tu let's say lebih daripada RM10,000, tapi saya tak perlu bayar float dia, saya hanya bayar booking fee dia saja. So saya cakap ni permainan orang kaya saja, sebab booking fee dia mahal. Okay, ada yang letak booking fee RM10,000, ada yang letak booking fee RM5,000, depending kepada dia orang punya kekuatan dalam market lah. Maknanya dia orang punya funding, dari segi funding mereka. Okay, so dari slide tadi, dari topik yang pertama tadi, ada apa-apa soalan ataupun nak tanya apa-apa benda lain pun boleh, tak ada masalah, jangan risau. Tanya saja. Kita bagi masa 5 minit kalau nak tanya. Ada soalan? Tak ada. Siap tulis tak ada. Okay, fine. Okay, so options trading tadi tu, jangan pula kamu samakan dengan binary option. Ada setengah ada, binary option. Sama option, apa cikgu cerita tu? Itu cerita lain Binary adalah sangat-sangat berbeza. Okay, binary option bukan options trading. Sangat-sangat berbeza. Okay, so itu adalah dua benda yang berbeza, tak sama. Okay, alright, so kalau tak ada soalan, Yen lemah betul ni, baca-baca. Dia seorang je nampak, dia seorang je ni. Orang lain buat dek tak ada efek pun. Dia seorang je. Okay, so kita sambung kepada chapter yang seterusnya. Okay, so chapter kedua ni adalah kita nak tahu kenapa kita nak trade forex. Spesifik kenapa kita trade, tapi kenapa kita trade forex. Okay, so dia punya antara dia punya kelebihan dia. Okay, so di sini kita tulis tu adalah no commission. No commission ni adalah untuk account yang kosong lah, maknanya account basic. Kalau macam account Islamic, kadang-kadang kita ada commission charges. Account ECN ada charges. Okay, so ini maksudnya account yang default ataupun account basic ataupun account standard. Okay, clearing fees tak ada. Clearing fees more kepada kalau macam kita main stock, kita akan ada clearing fees lah. Exchange fees pun sama. Okay, government fees, okay, cukai dari kerajaan. Okay, so brokerage fees. Brokerage fees tu adalah commission charges tu lah. Okay, so broker buat untung dari spread. Itu dia punya basic dia lah. Maknanya modus operandi utama dia adalah menggunakan mendapat untung dari spread. Setiap kali kita masuk dan keluar, setiap kali kita masuk, kita dah terus kena bayar spread. Kalau perasan bila kita masuk je, negatif kita macam besar sedikit. Kenapa kita masuk terus negatif? Kenapa tak masuk terus biru? Kenapa tak masuk break even? Sebab kita kena bayar spread dahulu. Di mana kita masuk saja,
Kita buat apa-apa, broker dah untung sebab kita dah kena bayar spread dekat dia. Okay, so itu maksud dia lah. Alright. So no middleman ni, tak ada orang tengah. Okay, so kalau orang tengah ni mostly macam remiser lah contohnya. Okay, sebab kalau macam kita trade kat bursa contohnya, kita tak boleh nak tekan position kita tu. Kita ada remiser datang call kita, cakap, oh bang, hari ni Maybank macam boleh naik 20 sen, abang nak tak saya masukkan? Kita pun okay lah, tengok account boleh masuk lagi tu, okay, kita masuk position tu. Remiser tu yang tolong masukkan position kita. Okay, so itu middleman dia lah. Okay, and no fixed lot size. Okay, so lot size, tak ada lot size yang kita lock. Kita tak tetapkan lot size kan. Kita nak, trader nak masuk lot size paling kecil boleh, besar sedikit boleh, tak ada kengkangan kat situ. Pulang nak masuk besar mana. Okay, dan low transaction cost. Okay, transaction cost kita selalunya kita akan beri space kepada spread tu lah. Okay, so sebahagian dari spread tu adalah untung kita dari segi broker, dan sebahagian tu adalah cost. Okay, so broker cost dia adalah kepada LP, iaitu liquidity provider. Bermaksud broker ni hanyalah orang tengah, liquidity provider tu adalah pusat nak exchange position tersebut. Okay, so macam kita trader biasa, retail trader, kita tak boleh direct pergi ke LP sendiri. Kita kena melalui broker. Dia yang akan recommendkan kita, oh okay, budak ni klien saya, tolong settlekan dunia position. Okay, kita tak boleh tak nak guna broker, kita tembus terus nak pergi ke LP, tak boleh. Okay, melainkan akaun kita sangatlah besar, baru boleh. Okay, so it's a 24-hour market. Okay, so kita start, kalau cakap Malaysia ni antara yang paling special lah. Okay, pukul 6 pagi kita, market dah ikut buka. Berapa minimum nak trade ke LP? Jangan ditanya. Okay, 100,000 pun tak dapat lagi. Sebab LP, satu masalah LP, dia tak ada based on leverage. Leverage cagaran daripada broker. So kita trade ke LP tak ada leverage. Tapi spread memang cantik sangat lah. Sangat cantik. Bukan 1 pip, 0.1 pip pun mungkin boleh dapat. Okay, tapi untuk kita nak, maksudnya macam nak masuk team tu, ataupun nak masuk group, nak masuk dalam team dia tu punyalah susah. Okay, dia pun memilih orang. Tengok dia ni, budak ni tak kenal ni, baru ada 100,000 dah belagak nak masuk LP, tak boleh terima. Okay, dia ada geng-geng dia sendirilah. Okay, so selalunya yang akan masuk ke LP, direct kepada LP ni more kepada financial institute. Okay, sebab dia tradekan untuk clients. Okay, so funding dia sangatlah besar. Okay, dan diorang ni tak suka guna leverage. Kalau boleh, dia akan kecilkan leverage sekecil-kecilnya. Kadang-kadang daripada 150 dia turun 110, kadang-kadang turun 1. Okay, dia turunkan leverage. Dia siap request pada LP, tak nak leverage, kecilkan leverage lagi supaya dia tak entry begitu banyak lah, dan supaya nampak dia punya portfolio sangatlah cantik. Okay, so berbalik pada sini, 24-hour market. Alright, so market 24 hours the whole day. Okay, kat Malaysia ni, we start off at 6 in the morning, at 6 or 5 in the morning, kita dah boleh start trade. Okay, MT4 dah buka. Right, so Tokyo market will start open at around 8. MT4 buka dulu. MT4 will open first. Right, then we continue to the Tokyo market, which is at 8 in the morning. 8 pagi, Tokyo market buka. Okay, so sampai pukul 2 petang kita, 2 PM, Tokyo market tutup. Okay, then kita continue on to 3. London market will open within 3 to 4 PM. 3 hingga 4 petang, London market buka. Okay, then dia bawa sampai ke malam. Alright, so pukul 8 to 9 is US market open. Okay, so sebelum London tutup, US dah buka. So dia akan bergaduh kat situ. Dua-dua akan bergaduh. Trader Euro nak Euro kuat, trader US nak USD kuat. So bergasak kat situ. Itu sebab waktu malam ni selalu fluctuation sangat tinggi. Dan pada waktu ni spread sangat cantik. Sebab terlalu ramai orang, kita bagian lah. Ambil je, masuk je. Tak ada masalah. So spread pada masa ni sangat-sangat cantik. Okay, and then
by around 11 p.m. Okay, 11 to 12 p.m. London market closes. Okay, so when London market closes, it is pada waktu US lunch pukul 12. So kita tak galakkan trader untuk masuk position pada masa pukul 12 malam sebab dua sebab tu lah. Sebab pertama adalah London akan tutup di mana liquidation akan turun balik. Okay, sebab London adalah market paling besar. Kemudian disebabkan oleh New York market tengah lunch. So lagi makin kurang orang untuk masuk position. So liquidation terus turun. Okay, so kalau nak masuk juga tunggu pukul 2 pagi di mana New York market dah after lunch. So perasan tak FOMC selalu pukul 2.30, 3.30 because after lunch, paling simple. Okay, dan New York akan tutup pada pukul 4, pukul 5 pagi baru dia tutup. So dia market tu berhenti sekejap 1 jam saja satu hari. Macam kamu pergi ATM 1 jam je dia tutup. Sama juga sebab dia nak reset balik, nak update balik market tu apa yang berlaku untuk besok harinya. Okay, so harga tu price of the currency dia tak stop. Okay, market tu saja stop. Maksud broker yang tutup sekejap. Harga tu masih bergerak, itu sebab kadang-kadang kita panggil gap. Harga kat bawah tiba-tiba ke atas. Lepas tu harga kat atas tiba-tiba kat bawah. Kadang ada. Okay, so benda tu berlaku disebabkan harga bergerak tapi kita tak ada data. Which is sebab broker tutup, so kita tak nampak. So dia diam. Dia bukan diam, dia tak nampak. Okay, harga tu bergerak. Tapi kita sebab market broker tutup, MT4 kita off, so kita tak nampak. So bila kita buka balik, dia update terus dekat harga semasa. That's why kita akan kadang-kadang akan ada gap. Okay. Right. Dan last kali tu, no one can corner the market. Okay. So sebab kita trade ni secara ke satu dunia ataupun the whole world. Alright. So if let's say the whole world, kita tak akan dapat satu majority. Walaupun kita punya pilihan ada dua saja, buy atau sell. Tak akan dapat satu majority untuk conquer satu hari tu. Ada tak saya cakap, okay, satu kali cakap, okay, semua orang buy euro dari pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Takkan dapat jadi. Okay. Dalam satu group of 100 orang pun kita boleh berlawan, boleh ada bertentangan pilihan, apatah lagi dalam satu dunia. Tu sebab tak ada satu orang pun yang boleh kawal market tersebut. Market tu free flow. Okay, sebab waktu pagi dia akan based on Tokyo market. Waktu petang based on London market. Dah orang lain dah. Waktu malam pula New York market lagi orang lain. Dia takkan ikut apa yang berlaku tadi. Dia pun ada cara dia sendiri. Alright, so tak ada seorang yang boleh kawal market punya harga. Tetapi berbeza pula untuk stocks market. Stocks market sangat berbeza. Dia boleh, bila dia bergerak sedikit saja, orang lain akan affected. Sebab satu, contohlah stocks market. Bila kamu nak trade stocks market, kamu kena berada di negara tersebut. So maknanya kita akan ikut negara tu punya buka dan tutup market. So waktu dah limited. Maknanya dia akan ikut 9 to 5 waktu business hours. Okay? Dan orang yang trade tu pula tak ramai. Sebab nak masuk position tu kena ada amount yang lagi besar daripada forex trading. So tak ramai yang stocks market ni tak sepopular forex market. So tak ramai yang masuk lagi sebab setiap kali nak masuk pun position besar. Tak ada leverage, for example, equity yang sangat besar. So bila kamu lawan dengan the big boys. Okay, selalunya financial institutes, banks, diorang yang akan trade di stocks market dan mereka lah yang akan manipulate. Itu yang diorang boleh manipulate. Stocks market boleh manipulate. Contoh stok Maybank dah agak tinggi. Lepas tu tiba-tiba geng CIMB cakap, okay, kita nak start sell lah. Bila dia geng CIMB nak sell, ada seorang tu keluar handphone, dia type kat geng M-Bank. Bang, hari ni geng kita sell Maybank. M-Bank pun masuk sell juga. Lepas tu dengar cerita orang lain masuk sell lagi. Stok tu sikit-sikit turun.
Maybank dah panik, apa nak buat ni, pasal tiba-tiba turun. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Okay. So, diorang boleh corner the market. Okay. Alright, so leverage. Okay. So, macam leverage ni macam tak silap saya, dekat Facebook dah menjadi topik yang hangat. Masa seminggu dua ni, selalu nampak orang post pasal leverage. Okay. So, leverage ni bukan pinjaman. Banyak orang confuse leverage is macam pinjaman. Leverage ni sebenarnya cagaran. Berbeza cagaran. Okay, pinjaman kita guna, kita bayar balik. Cagaran, lepas kita pulang, kita ambil balik barang, dia pulangkan balik cagaran. Cagaran dipulangkan, dia lain. Okay, leverage ni adalah cagaran. Okay, so cagaran tu berdasar kepada kemampuan kita untuk masuk position. Lagi tinggi equity, lagi besar cagaran kita. Lagi rendah equity, lagi kecil cagaran. Itu je. So kalau let's say kita tengah floating, negative float. Okay, kita nak masuk lagi position. Equity kita makin kurang. So cagaran kita makin rendah lah. So kita tak boleh masuk lot besar, kita akan masuk lot yang kecil. Itu je maksud dia. Dia cagaran. Tapi bila kita dah tutup position, dia bagi balik cagaran tersebut. So kita boleh buka balik position yang besar kemudian, dengan syarat position yang sebelum ni dah tutup. Okay. So seterusnya adalah high liquidity. Okay, high liquidity ni sebab ramai orang yang trade. Dia tak sama macam stocks market di mana limited untuk orang negara tu sahaja. Okay. Liquidity forex market satu dunia. Tak ada masalah untuk mencari liquidation. So dia sentiasa ada demand dan supply kat situ. Kita tekan je, ada orang lain yang katakan benda lain. Macam kita lah, bila kita trade, pukul 2 pagi, macam boleh buy lah Euro USD, kita pun tekan buy. Ada orang lain ni macam boleh sell lah Euro USD pukul 2 pagi ni, dia pun masuk. Kita masuk sama-sama. Okay, akan ada orang yang akan masuk pada waktu-waktu yang pelik, walaupun position kita ada dua saja, buy or sell. Pilihan kita dua je, buy or sell. Okay, so nampak di situ. Okay, so low barriers to entry ni maknanya deposit kita sangatlah rendah, dan kita tak perlu ada certification, tak perlu tak perlu ada skill yang terlalu tinggi, tak perlu ada kelayakan yang begitu besar untuk trade secara individu. Tak ada masalah. Nak trade untuk diri sendiri, budak lepas SPM pun boleh, tak ada masalah. Asalkan lebih 18 tahun, register, deposit, trade sendiri. Dah, tak ada masalah. Okay. So free stuff tu benda-benda dari broker lah. Ada bagi affiliate ke, bagi rebate ke, bagi free gift ke, bagi non-deposit bonus ke, bagi education ke, atau terpulang kepada broker apa yang dia nak bagi dari segi free stuff. Okay, so dari set stocks tak payahlah, sama je sebenarnya lebih kurang. Okay, so tadi semua saya dah cerita dah. Market kita macam stocks market dia ikut waktu office hour. Okay, tak ada apa sangat lah semua. Okay, yang paling unik sekali, forex market ni kita boleh sell tanpa membeli. Okay, so inilah short selling without an uptick. Kalau stocks market, kita tak boleh tiba-tiba nak sell, kita kena buy dahulu, baru kita boleh tutup sell, baru kita boleh tutup kita punya stocks tersebut. Tak boleh sell tiba-tiba. Okay, sebab dia satu barang. Yang kita trade ni, forex trading adalah dua barang, satu lawan satu. Australia lawan USD, Euro lawan USD. So satu lawan satu. Okay. Okay, slide tadi dah habis. Okay, so ada soalan tak kat sini untuk hari ni punya topik? Ini more kepada introduction je, tak ada apa-apa sangat pun. Introduction. So hari Khamis nanti pun kita sambung lagi sedikit introduction, tapi kita akan more detail kepada currency yang kita nak trade, dan pada bila waktu yang sesuai nak trade currency tersebut. Okay, so yang itu dia lagi detail lah. Yang ini hari ni more kepada introduction dahulu. Just an introduction for today. Okay, so untuk hari ni punya ada soalan tak? Market minggu ni takkan gerak banyak sangat lah.
kita akan tunggu mungkin sebab orang akan nak tunggu untuk NFP, which is the Friday nantilah, hari Jumaat nanti. Right, so kalau trader semua akan tunggu yang itu untuk gerak. So mungkin macam benda-benda yang macam ni lah akan menjadi alert. Kena check ni nanti apa yang terjadi. Ni mungkin ni yen yang lemah lah tiba-tiba sebab USD tak ada kuat, tak ada lemah pun. USD tak kuat. Sebab kalau let's say USD kuat, yang ni dua pun akan bergerak sekali. Tapi dia seorang je yang gerak, so bermaksud yen yang tengah lemah. Kalau forex kita trade dua currency, macam mana pula kita trade gold? Gold kita trade gold lawan USD. That's why kita XAU USD. Itu sebab kalau ada tak saya punya ada setengah tempat ada XAU Euro. Okay, so yang ini gold dalam harga USD. So dua benda. Commodities kita pun semua dua benda. Commodities kita adalah dalam harga US dollar. Okay, kita tadi oil tu dalam US dollar. Nampak? WTI. Okay, so cash on US oil. Okay, so US oil dia harga dia dalam USD. Gas pun dalam USD. Semua yang kita trade ni adalah base kepada harga barang tetapi dibuat dalam harga USD. Okay, so kita ada gold tadi tu dan kita ada silver, SAG. Mana saya tak jumpa. SAG, silver. So silver pun bila kita trade berdasar kepada tadi gold. Berdasar kepada US dollar. So harga ni adalah harga US. Ada setengah broker tu dia boleh buka lagi option. Di mana gold tu dilawankan dengan euro pula. So maksud fokus kamu tengok euro je. Euro tengah kuat, gold euro turun. Macam tu. Okay. So, semua benda yang kita trade mostly akan base pada pasangan. Contoh macam ni, dia tak pasangan. Yang ni dia pasangan, dia bukan pasangan. Ni 1 lawan 6 lagi dahsyat. Pasangan 1 lawan 1. Okay, kalau macam ni, Euro index, US index. Okay, 1 lawan 7. 1 lawan 6. Lagi dahsyat. Okay, so yang itu kita boleh, kalau nak tahu lebih detail, tunggu kelas yang ke 7. Second last class. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas ke-7 baru kita akan cerita US dollar index. Okay? Right. Ada apa-apa lagi soalan? Currency sebab aku kewangan sebab tu okay, so sebenarnya secara simpelnya kita selalu fokus kepada USD. Secara simple je. Okay, kalau apa-apa jadi fokus kat USD. Okay, sebab mostly akan effect daripada USD. So kalau macam sekarang ni cerita yang paling baru di USD adalah pasal yang kematian tu lah. Okay. So yang itu dia akan ada efek. So dah start nampak efek di mana ada rusuhan yang berlaku. Okay, kedai-kedai kena rompak. Okay, kedai Apple kena rompak, geram tengok. Okay, so kita nak tengok adakah rusuhan tu makin teruk atau tidak. Okay, so bila makin teruk, dia akan efek dia sikit-sikit. Mula satu negeri dahulu. So negeri tu akan lockdown. Okay, so bila satu negeri lockdown, negeri di keliling dia tengok adakah ada efek yang sama. So bila negeri keliling dia ada efek yang sama, baru satu negara. Okay, so sebab macam US, negeri dia banyak. 32 ke 52 negeri. Macam mana kita nak tahu perkembangan currency tu turun naik? Rujuk melalui news mana? Okay. So, pergerakan currency naik turun tu dia ada dua cara lah. Cara pertama adalah technical. Technical ni dia lebih detail di mana setiap 1 sen ataupun setiap minit tu dia bergerak. Okay, so technical kita guna chart je lah. Kita akan guna chart. Okay, simple. Dari segi fundamental, dia akan berlaku dengan secara tiba-tiba.
fundamental ada dua jenis. Okay, fundamental yang dah tetap tarikh, macam ni lah, benda-benda yang dah tetap tarikhnya. Maknanya, besok Australia, pukul 9 pagi ada news fundamental. Tu tunggu je lah. Pukul 9 pagi, apa efek dia. Tapi akan ada news juga yang tidak dijangka. Seperti yang tengah berlaku sekarang ni, rusuhan dekat US tu. Benda yang tak dijangka. Okay, ataupun news virus corona. COVID sekarang ni. Benda yang tak dijangka, yang tidak dirancang. So, benda tu pun akan ada efek. So kalau macam benda yang datang secara tiba-tiba, kamu kena tengok keadaan chat, tiba-tiba ada pergerakan yang besar, barulah ada efek. Kalau pergerakan yang kecil, dia tak ada, maknanya negara tu, currency dia tidak affected. Okay, sebab currency akan efek jika perkara tersebut mengganggu ekonomi negara dia. Kalau contoh macam sekarang ni US, kita ambil contoh US sekarang ni kan, rusuhan tu, adakah dia mengganggu ekonomi negara? Kalau dia tak mengganggu ekonomi negara, currency tak akan efek. Kalau contoh macam China, okay? Bila COVID tu berlaku, dia mengganggu ekonomi negara. Di mana? Sebab China ni ekonomi dia berdasarkan kepada sektor perkilangan. Dia sektor perkilangan, manufacturing, okay, perusahaan. So bila kilang tutup, dia tak boleh nak jual barang, itu jadi efek kepada negara. Okay, so kalau benda tu tak ada efek kepada ekonomi negara, currency takkan efek. Simple macam tu je. Bagaimana nak tentukan mana satu currency yang bergerak? Memandangkan currency tu jadi gabungan. Okay, so soalan akak ni bagus, tapi jawapan dia sebenarnya semua orang dah tahu. Okay, sebab kita trade currency pasangan kan? Okay, currency pair. Alright. Kalau contoh saya cakap Australia USD. Okay, so saya ambil Australia USD. Dan sekarang ni pukul 10 malam. Mana yang kamu rasa akan efek? Ada efek. USD lah, sebab New York market yang buka. Australia takkan ada efek sebab bank dia dah tutup. Australia akan efek, akan menggerakkan pair berdasar kepada waktu pagi. Waktu malam, USD yang akan menggerakkan pair Australia USD. Macam tu je. Tengok pair apa yang kamu nak trade, tengok pair apa, currency apa yang ada dalam pair tersebut, dan tengok pukul waktu bila yang dia aktif. Itu saja. Nampak? Okay. Simple juga. Banding dengan pair lain. First kali akak bandingkan pair major dahulu. Jangan tengok cross. Saya tahu akak suka trade cross. Okay, tengok major currency dulu. Okay. Dari major currency yang tengah bergerak, dari situ kita tahu cross mana yang tengah bergerak. Okay, nampak? Macam contoh, macam sekarang ni semua tengah sideways, tak ada efek sangat. So, dia akan ada efek base pada apa yang berlaku. Currency mana yang tengah bergerak pada masa tersebut, currency dan pair tersebut akan base pada salah satu currency-nya. Dia takkan dua-dua kuat atau dua-dua lemah. Mesti salah satu. Tapi itu untuk major. Tapi bila dah masuk cross, contoh saya ambil Euro GBP, saya crosskan dia. Saya ambil Euro dan saya ambil GBP. Okay? Euro GBP. So kita tengok dulu. Euro tengah buat apa, GBP tengah buat apa. Okay? So Euro tengah naik sedikit, GBP tengah sideways. So kalau let's say dua-dua tengah sideways, cross dia pun akan sideways juga. So perlu tak kita trade? Tak perlu trade. Okay, so cross pair, kalau nak trade cross pair, kena pilih cross yang berlawanan zone yang tak sama. Nampak? Dia sideways. So macam mana nak trade? Euro GBP kebanyakannya dia akan sideways. Okay, so no point nak trade kat situ. Nampak? So kalau nak trade cross pair, ambil cross yang berlawanan dengan zone yang berlawanan.
Okay, kalau nak ambil macam contoh Australia Euro. Waktu pagi tengok Euro USD. Tengok Australia USD. Australia USD tengah buat apa waktu pagi. So, cross tu berdasar kepada Australia. So, bila Tokyo market dah tutup, London market buka, tengok pada Euro pula. Okay, maksudnya kat sini, cross pair adalah anak kepada major pair. So, apa yang berlaku, apa yang mak bapak dia buat, itu akan efek kepada anak dia. Kalau bapak dia yang kuat, anak dia akan ikut bapak dia. Kalau mak dia yang kuat, anak dia akan ikut mak dia. Simple. Okay? So, ada soalan lagi? Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Ada apa-apa soalan? Any more questions? Sama-sama agak agak lambat masuk hari ni. Semua okey? Oh, sibuk agak. Dah start sibuk Semua orang dah start sibuk. Dah start apa? Kerja dah boleh start kerja. Semua orang dah tak ada duduk rumah sangat dah. Semua dah start busy. Okay? So, kalau tak ada apa-apa, terima kasih kerana datang ke kelas hari ini. Okay? So, kelas seterusnya Naik nak hold Ifradi sampai Jumaat boleh tak? Tak mahu close. Akak masuk apa kak? Hold sampai hari ni. Oh, akak Hanita. Akak cakap nak hold. Akak tanya nak hold tapi akak tak beritahu hold apa. Yang dalam group tadi tu Saya nak kena check pula dalam group. Akak ada masuk position ke dalam group ni? Tak ada Akak tak tunjuk pun akak masuk apa. Euro USD, GBP USD akak hold buy Kalau hold buy ikut saja. UJ akak tengah untung Pacak tu. Euro GBP, Euro USD dengan GBP USD boleh. Okay. USD JPY tu akak dah boleh tutup. Dah start nampak merah, dah start nampak turun. Tapi yang untuk Euro USD, GBP USD akak hold saja. Dia memang tengah menaik lagi lah. Yang USD JPY ni apa tu extra tambahan dia, sebab dia tiba-tiba naik. So sekarang ni dah nampak dia dah start menurun balik dah. So tutup untuk hari ni lah. Sebab saya punya pun analysis based pada ni sebenarnya downtrend. So biar dia turun dulu sedikit. Kita nak tengok kalau dia tak tembus bawah 108 ni, maka dia akan sambung naik balik lah. Kita nak tengok. Kalau sambung naik balik, baru akak masuk buy baru. Kita buy pada harga yang lagi rendah lagi sedikit. Okay, so thank you all for coming tonight. Alright, so next class is on Thursday. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam group. Okay, apa tu? Recording tomorrow morning. Tomorrow baru siap sebab saya nak kena convertkan dulu. Okay, then what is it? Slides PM in the group. Sorry, ask in the group. PM me for the slide. Nanti saya akan bagi. Okay, so if you have any suggestions ke apa-apa yang kamu nak suruh saya buat untuk kelas-kelas yang seterusnya, bolehlah bagi tahu. Okay? Terima kasih semua datang. Okay? So kalau ada benda-benda yang kamu nak saya explain yang saya tak ada tulis dalam syllabus, bolehlah bagi tahulah. Sebab kita punya time tak ada limit. Nak buat sampai pukul 12 malam pun boleh sebenarnya. Okay? Nak buat hari lain pun boleh. Kalau nak buat special punya ke, ada apa-apa case, ada apa-apa benda yang kamu nak cerita, nak tanya dari segi berasing dengan apa yang saya ajar pun boleh, tak ada masalah lah. Okay? Alright, so kalau apa-apa boleh PM saya untuk tanya. Jadi kalau saya boleh buat, saya buat lah. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum and good evening.